Orangnya daripada Yaman pertama. Yang keduanya kulitnya tidak terlalu putih dan tidak terlalu gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengisahkan lagi satu kisah seorang para sahabat ataupun kisah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat hebat. Kenapa saya mengatakan bahawa sahabat ini sangat hebat? Kerana beliau merupakan seorang sahabat yang diiktiraf oleh Nabi SAW sebagai seorang sahabat, tetapi beliau sendiri tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sendiri pun tidak pernah bertemu dengan beliau. Siapa namanya? Beliau adalah Uwais Al-Qarni radhiyallahu an. Yang mana kisah Uwais ini Masya Allah sangat-sangat masyhur. Satu ketika Nabi SAW memanggil dua orang sahabat yang mulia, Sayyidina Umar Khattab dan juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhuma. Yang mana kedua-dua sahabat ini dipanggil oleh Nabi SAW. Nabi panggil, Nabi kata apa pada mereka? Wahai Umar, wahai Ali, carilah oleh kamu satu orang yang bernama Uwais daripada Yaman. Apabila kau menemukannya, mintalah doa daripadanya agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kalian. Jadi kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, macam mana kami nak jumpa dengan Uwais Al-Qarni ni? Apakah ciri-cirinya? Apa kata Nabi SAW? Orangnya daripada Yaman pertama. Yang keduanya kulitnya tidak terlalu putih dan tidak terlalu gelap. Yang ketiganya, dia ini dulu kena sakit kulit. Dan dia ada satu tanda sakit kulitnya sudah sembuh. Dan dia ada satu tanda di bahunya bekas sakit kulit itu. Jadi apabila kau menemukannya, mintalah agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kalian melalui perantara daripada doa Uwais Al-Qarni ini tadi. Maka Sayyidina Umar dan Ali pun tidak menunggu lama untuk bertemu ataupun mencari Uwais tadi. Apabila datang kabilah-kabilah daripada Yaman, mereka mesti tanya, ada tak engkau kenal Uwais? Adakah kenal Uwais? Adakah kenal Uwais? Semua orang kata tak kenal Uwais. Siapa Uwais? Tak kenal. Maka apabila zaman Nabi SAW pun mencari-cari, tak ada Uwais ini. Zaman khalifah pertama Islam, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, menjadi khalifah, mereka cari juga Uwais. Tak jumpa-jumpa. Namun zaman Umar jadi khalifah tahun pertama, tak jumpa. Tahun kedua, tak jumpa. Tahun ketiga, tak jumpa. Dan tahun terakhir Umar sebagai khalifah Amirul Mukminin ketika itu, Umar menahan satu kabilah daripada Yaman yang masa ketika itu adalah musim haji. Masa itu adalah ketika musim haji. Umar menahan dan Umar tanya pada mereka, adakah kalian kenal ada orang yang namanya Uwais? Salah seorang daripada mereka dalam kabilah ini mengatakan bahawa, ya, kami kenal Uwais itu. Dia seorang pengembala kambing. Dan dia akan datang haji tahun musim ini. Maka Umar menunggu dengan penuh sabar. Umar tunggu bertahun-tahun tunggu. Tapi apabila didengarkan bahawa Uwais Al-Qarni akan datang lagi, dia sabar menunggu. Dia sabar menunggu hari demi hari dia bertunggu. Akhirnya dia tengok ada orang datang bawa kambing-kambing. Bawa kambing-kambing. Bawa kambing-kambing, orang ini datang bawa kambing-kambing, maka dia tanya dengan orang ini. Apakah engkau mengenali satu orang bernama Uwais? Apa kata orang itu? Sayalah Uwais. Dalam cerita ini ada dua riwayat. Apabila Umar bertemu dengan Uwais Al-Qarni, dalam riwayat pertama menceritakan bahawa Uwais kenal Umar Khattab. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya sangat berasa beruntung dapat bertemu dengan Amirul Mukminin. Apakah yang boleh saya bantu Amirul Mukminin? Apa kata Umar dalam kisah yang pertama? Umar mengatakan, wahai Uwais Al-Qarni, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosaku. Apa jawab Uwais? Ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah, engkau ini sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, makan dengan Nabi, berperang dengan Nabi, bersama-sama dengan Nabi selalu, tapi kenapa minta keampunan daripada Allah Taala daripada saya? Kemudian apa kata Umar Al-Khattab? Ini adalah suruhan Nabi SAW. Maka apabila mendengarkan itu, Uwais mendoakan keampunan buat Umar, ahli keluarganya dan sebagainya. Maka dalam cerita kedua, dikisahkan bahawa Uwais tak kenal pun Umar. Namun Umar mengenalkan dirinya sebagai, sayalah Umar bin Khattab. Maka terkejut Uwais. Uwais mengatakan bahawa, ini Amirul Mukminin, orang besar. Kenapa mohon keampunan daripada Allah Ta'ala melalui aku? Maka dalam kisah ini mengatakan bahawa, apabila Sayyidina Umar radhiyallahu an meminta agar Uwais Al-Qarni ini mendoakan keampunan buat dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala berjumpakan Umar dengan Uwais Al-Qarni tadi. Maka atas perintah Nabi SAW, maka Uwais kata, ya Allah,
ampunkan dosa Umar, ampunkan dosa keluarga semuanya ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa zuriat Umar dan sebagainya. Maka Umar tadi dia teringat hadis Nabi SAW. Sebab ketika Nabi memberitahu peristiwa ini, Rasulullah SAW memanggil Umar dan juga Ali. Maka Umar berlari mencari Ali. Dia kata, wahai Ali, sudah aku temukan Uwais, orang yang daripada kabilah Al-Qarni. Itulah dipanggil Uwais Al-Qarni. Maka apa yang berlaku? Ali pun dalam tidak semena-mena dia terus bersiap berjumpa dengan Uwais yang ketika itu nak melakukan haji, kerana musim haji ketika itu. Maka apabila Ali bertemu dengan siapa? Dengan Uwais ini tadi, maka Ali pun kata dengan jawapan yang sama ataupun dengan pertanyaan yang sama, adakah engkau ini Uwais? Apa jawab Uwais? Ya, saya. Siapa pula kamu? Apa jawab Sayyidina Ali? Aku adalah Ali bin Abi Talib, sepupunya Nabi SAW. Jadi apa yang boleh saya bantu? Ini sahabat besar ini. Apa kata Sayyidina Ali pada Uwais? Wahai Uwais, doakanlah keampunan buat diriku daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doakanlah. Maka kata Uwais Qarni, tadi Umar datang minta keampunan, sekarang engkau pula datang untuk minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui diriku. Kenapa ini? Apa jawab Uwais? Apa jawab Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Apa kata Sayyidina Ali? Ini adalah suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Uwais Al-Qarni tadi pun mengangkat tangan, ya Allah, ampunkan dosa Ali bin Abi Talib ini dan seluruh keluarganya, wahai Allah. Maka mendengarkan doa ini, maka Sayyidina Ali pun mengaminkan. Lantas Sayyidina Ali pun pergi ke arah Sayyidina Umar, yang ketika itu Umar berada bersama dengan ramai orang Muslim. Maka mereka menghibahkan, Uwais Al-Qarni telah ada, Uwais Al-Qarni telah ada, Uwais Al-Qarni telah ada. Maka mari kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui dirinya. Maka Uwais pun dah dengar macam ni, orang semua cari dia, maka dia lari. Kenapa? Dia takut kalau orang semua minta ampun, bila masanya dia nak bekerja dan sebagainya, nak beraktiviti dan sebagainya, maka dia lari. Musim haji telah selesai, orang pun cari-cari dia tidak jumpa. Maka selepas itu Umar radhiyallahu an meninggal dunia, disambung oleh Osman bin Affan sebagai pemerintah, kemudian disambung Ali. Orang cari-cari, Uwais dah tak jumpa, sehingga kan ada satu orang dikatakan bahawa akhirnya mereka melihat Uwais Al-Qarni ini terakhirnya berada di Iraq. Apa yang orang ni katakan? Saya melihat Uwais, sahabat Nabi yang diiktiraf Nabi SAW, walaupun tidak pernah berjumpa baginda, dan baginda tidak pernah berjumpa secara langsung dengan Uwais ini. Namun dia kata ketika di Iraq, Uwais ini seorang miskin yang berbakti pada ibunya, sangat berbakti pada ibunya. Jadi Uwais ini kerjanya adalah di Iraq itu dia kumpul makanan-makanan, sisa-sisa makanan orang Islam semuanya yang orang makan kadang tak habis, dibuangnya, dikumpul, dia basuh dan dia bahagikan kepada golongan-golongan fakir dan miskin, termasuk dirinya. Dia makan dan dibagi pada orang. Dia menyebarkan kesenangan bukan untuk dirinya saja, bahkan kepada orang-orang susah yang lainnya. Inilah Uwais Al-Qarni, seorang sahabat yang sangat hebat, sehingga kan semua sahabat bertanya apakah amalannya. Amalannya adalah paling tinggi sekali adalah menjaga ibunya, berbakti kepada ibunya yang telah uzur. Masya Allah. Kerana kehebatan Uwais Al-Qarni ini, Nabi SAW mengiktirafnya sebagai seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Berbahagialah kita apabila hari ini ibu ayah kita masih hidup, kita dapat berbakti dengan mereka. Maka berbaktilah kepada kedua ibu bapa kita. Namun jika ibu ayah yang telah pergi meninggal dunia, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, doakan mereka dalam kubur mereka. Doakan agar mereka ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga yang kekal abadi, yang tiada tolak bandingnya, melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan kisah Uwais Al-Qarni ini menjadikan kita orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sentiasa berbakti kepada ibu ayah kita yang masih hidup, dan juga mendoakan ibu ayah kita yang telah pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.